warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi yang berusaha ahli jabatan kuasa IQ Selangor, Ustaz-Ustaz, Datuk-Datuk. Ini ustaz-ustaz pun ramai ni. Kita ada Ustaz Masri, Ustaz Said, Ustaz Fahmi pun ada. Masya Allah ramai kan ni. Saya jadi terkejut kan. Tak apalah. Mungkin kerana semua bukan nak tengok saya sangat, nak tengok Jaiz. Jaiz di sini? Saya kira sampai. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu pada malam ini. Ini kali pertamalah kita nak berkuliah di IQ Selangor ini. Saya lah secara peribadinya nak berkuliah di sini kali pertamalah. Dan saya fikir apa yang saya nak bawa, sebab saya rasa macam saya nak bawa ilmu hadis untuk asas, untuk orang awam. Jadi sebab tu bila saya tengok ustaz-ustaz pun ada, rasa macam nak kena seimbangkan jugalah kan. Takut nanti dia orang ingat repetition. Tapi saya nak betul-betul nak rendahkan level supaya orang-orang awam boleh faham perbahasan ilmu hadis ni. Yang mana ustaz-ustaz kalau rasa benda tu tak ada yang baru, tak apalah, maafkan, kerana ini memang kuliah yang terlalu asas. Yang Khamis malam Jumaat tu dia lebih mendalam lah perbincangan dia. Yang ni memang asas sangat-sangat. Sebab itu saya nak baca Nukhbatul Fikar. Nukhbatul Fikar ni pendek kan, matan dia pendek. Jadi huraian dia pun saya tak nak huraian yang terlalu mendalam, kerana kita nak supaya orang-orang awam boleh faham apa itu ilmu hadis. Ya. Kerana orang yang tak faham ilmu hadis ni, pertama sekali, bila dia tak faham ilmu hadis, dia tak faham cara ulama' menilai hadis, maka dia akan meroyan bila orang bincang pasal hadis. Ini serius. Orang suruh pergi belajar, dia tidur. Dia buat travel. Lepas tu dia waktu exam dia hafal saja. Dia tak faham pun. Ini berlaku pada penuntut agama. Dia tak faham apa pun. Lepas tu bila orang bincang pasal hadis, orang kata hadis ni palsu. Dia kata ulama ni kata tak palsu. Bila kita kata hadis ni pada pendapat saya, pada penilaian saya palsu. Ulama tu kata tak palsu. Yang kata palsu ni semua Wahabi belaka. Ini masalah kita. Saya tak nak benda ni berlaku dalam masyarakat. Saya tak nak masyarakat lama dibodohkan dengan benda-benda ni. Kita tulis buku, kita buat penilaian, kita buat analisa, kita buat penjelasan. Apa sebab kita pilih pandangan ulama yang kata palsu. Dia tak setuju, dia kata kita Wahabi. Tak setuju, hang tulis buku, hang jual. Lepas tu aku tak setuju, aku balas balik. Ini yang berlaku dekat negara Arab. Dia orang tak setuju, dia orang sehat, tulis buku. Kita masalah label orang, sekat orang, ajak orang jangan pergi, suruh penguatkuasa tangkap. Ini bukan satu perbahasan yang sehat. Saya bukan datang daripada mana-mana yang kita tak tahu. Saya ada pengajian saya ada sijil saya. Saya belajar dengan muhaddis bertaraf dunia. Bukan nak angkat diri, tapi nak kata orang yang pelekeh kita, orang yang suruh sekat kuliah kita. Aku mengajar kat universiti. Saya mengajar di universiti. Saya menyelia pelajar-pelajar master. Dan ada pelajar PhD yang datang nak buat PhD dengan saya.
Tolonglah, nazilun nas manazilahum, letak manusia di tempat dia. Kempen orang jangan datang majlis orang. Kempen orang jangan datang tak apa, jangan kempen untuk sekat. Ilmu kena berterusan. Tak setuju, buat kuliah lain. Kita tak pernah ganggu kuliah orang. Kita tak pernah suruh mana-mana orang tangkap orang lain. Dia kata tu, dia perleh tu boleh sekat. Kita sekat bila mana disiplin hadis tak diikut. Tapi kalau hang nak menari ke, hang nak bergendang ke, hang nak berkasidah ke, terpulang. Kita nak baca ilmu. Buku sahabat saya keluar. Saya bagi kata pengantar. Ramai orang ingat buku saya. Kan? Saya pun ambil nama juga kan. Isu Abdul Rahman bin Auf masuk syurga merangkak. Dia tak setuju penilaian yang kata palsu. Dia bawa penilaian ulama. Dia kata benda ni ada khilaf. Okey, kalau benda ni ada khilaf, you pilih pandangan you. Lepas tu nyatakan pendirian. Kami yang pilih kata palsu ni sebab Imam Ahmad kata palsu, sebab Nasai kata palsu, sebab Ibnul Jauzi kata palsu. Sebab tu kita kata palsu. Tak setuju dengan orang yang pilih taklid dengan Imam Ahmad, jangan panggil dia Wahabi. Kata tak setujulah. Masa dia pilih pandangan Imam Ahmad dalam isu baca Quran, sedekah baca Quran pada si mayat, orang tak setuju dengan dia Wahabi. Tiba-tiba orang ikut pandangan Imam Ahmad dalam isu lain, dia ambil pandangan lain, orang yang tak setuju dengan dia pula Wahabi lain. Semua Wahabi, yang tak setuju dengan aku semua Wahabi. Tak kira lah ambil pandangan Ahmad ke, ambil pandangan Syafi'i ke, ambil pandangan ulama mana-mana pun tak setuju dengan aku Wahabi. Ini satu projek pembodohan umat. Minta maaf cakap, hari ni saya memang teremosi. Minta maaf, kan? Saya tak nak masyarakat kita dibodohkan dengan benda ni. Cukuplah kita ada ustaz-ustaz yang tak apa nak cerdik. Tolong jangan babitkan orang lain untuk jadi tak cerdik juga. Tapi Alhamdulillah orang yang buat statement kata supaya Jaiz sekat apa semua tu, saya sendiri hubungi dia, saya kata minta bukti saya Wahabi, kalau tak saya ambil tindakan undang-undang. Tapi dia minta maaf tadi. Dia kata dia minta maaf, lain kali dia akan datang, dia akan hadir. Jadi jangan kita apa-apakan dia, jangan kita troll dia macam-macam. Dia pun dah sedar. Kita tunjuk akhlak kita berbeza pendapat dalam harmoni. Dia mulakan dulu, so dia dah tarik, dia dah delete. Saya tak minta lebih, saya tak minta dia minta maaf secara terbuka. Dia minta maaf dengan saya, okey. Dia tak faham apa yang kita bincang. Cukup. Kalau ada benda, minta tuan-tuan, kalau ada benda salah yang saya sebut, saya selalu sebut di akhir kuliah, siapa ada komentar, siapa ada kritikan, silakan. Saya akan tarik. No problem, kita manusia. Kita bukan pertahankan kebatilan. Saya bukan nak glamourkan diri saya. Saya nak angkat syariat Tuhan. Satu masa kalau saya salah, saya tarik pandangan saya. Okey, hari ni kita nak bincang pasal ulumul hadis. Apa ulumul hadis? Ulumul hadis, dia adalah dua perkataan yang digabungkan, yang kita panggil sebagai tarkib idhafi. Tarkib idhafi maknanya dua perkataan, ulum satu perkataan, hadis satu perkataan. Yang mana ulum itu ada makna, hadis itu pun ada makna. Tapi bila digabung sekali, dia menjadi satu makna yang lebih khusus. Apa makna ulum? Ulum ni dia ada dua makna dari segi bahasa lah. Yang pertama, ulum itu bermaksud ilmu-ilmu. Diddul ma'rifah. Diddul jahil. Yang dipanggil ilmu tu pengetahuan. Ilmu itu pengetahuan. Tapi ilmu yang bermakna pengetahuan, dalam bahasa Arab dia tidak boleh dipluralkan. Macam knowledge. Knowledge tak boleh dipluralkan. Kan? Tidak boleh dijadikan plural. Ulum dalam ilmu hadis ni dia bukan bermaksud semata-mata pengetahuan. Dia lebih kepada makna disiplin ataupun subjek. Sebab itu dipanggil ulum. Ilmun, ilmani, ulum. Satu ilmu, dua ilmu, ilmu-ilmu, kan? Patutnya makrifah ataupun pengetahuan, knowledge ni tak boleh dipluralkan, tapi kita ambil yang makna fan. Ilmu tu makna dia fan, bidang.
Stream. Apa dalam bahasa Melayu apa? Bidang. Bidang lah kan? Maknanya kita nak berbicara tentang bidang hadis. Bila kita sebut hadis, hadis ni ada beberapa makna lah. Yang pertama sekali, hadis bermaksud diddul qadim, benda baru, lawan kepada yang lama. Hadis juga bermakna kalam. Kalam, cakap ni bermakna dipanggil dalam bahasa Arab hadis. Jadi makna hadis yang kita nak bincang ni, makna itulah kalam. Tapi hadis bukan semua kalam Nabi. Ada hadis yang perbuatan Nabi. Tapi kenapa dipanggil hadis itu dengan hadis, sedangkan bukan semua hadis itu kalam Nabi? Litaglib. Kerana yang banyaknya adalah ucapan Nabi. Kan? Macam orang tanya tuan-tuan lah, hari ni saya pakai baju warna apa? Kuning kan? Pasal apa tak sebut ada hijau sikit? Kerana yang majoriti tu yang kuning. Maka kita sebut yang obvious. Sebab itu ulama hadis dia panggil hadis, walaupun hadis itu ada perbuatan Nabi, tapi kita panggil yang, kita namakan yang obvious, yang biasa, yang ghalib. Sebab itu kita tak heran. Kadang-kadang ada orang dia macam petikai lah, dia kata, apa ni tajuk hadis palsu, 40 kisah palsu, tapi dalam tu ada yang terlalu dhaif. Kita kata yang terlalu dhaif tu 1-2 aja. Yang palsu tu yang ghalib. Bacalah kitab ulama. Baca kitab ulama. Tengok yang mengumpulkan hadis-hadis palsu. Ada hadis yang tak palsu dalam tu. Yang terlalu dhaif, yang matruk pun ada. Tapi kenapa ulama letak nama dia sebagai maudhu'? Mengumpul hadis-hadis maudhu'? Sebab yang itu yang ghalib, yang itu yang biasa, yang itu yang majoriti. Dia melihat kepada yang obvious. Sebab itu kita bila tajuk ni jangan duk petikai sangat, sebab ulama dulu duk buat. Kadang-kadang kita duk petikai, kita nampak macam kita tak baca, kita dulu. Nampak macam kita tak baca, kita dulu. Okey. Minta syabak ke depan sikit. Muslimin minta ke depan sikit. Okey. Bila hadis itu difahami secara bahasanya, bermaksud perkataan, dari segi istilah maksud apa hadis? Saya tak pasti sama ada saya dah hurai ke belum pada tuan-tuan. Tapi saya nak, kadang-kadang orang bertanya, bahkan saya dulu bertanya, kenapa bila belajar Islam ni dia mesti bincang bahasa, dia mesti bincang istilah? Kan? Jawapan dia, sebab sebelum daripada Islam ni datang, sebelum Nabi tu dilantik menjadi Nabi, orang Arab dah cakap dah bahasa Arab. Perkataan tu dah digunakan oleh orang Arab. Contohlah perkataan salat. Orang Arab dah guna dah perkataan salat tu. Tapi penggunaan orang Arab kepada terhadap perkataan salat sebelum daripada syariat Islam datang, dia tak merujuk kepada salat yang kita buat hari ni. Dia hanya merujuk kepada makna bahasa, iaitu doa. Nabi bila dia datang jadi Rasul, dia bawa syariat baru, dia ambil perkataan tu, dia ambil perkataan salat tu, dijadikan salat tu istilah yang khas. Maka sebab itu ulama bila bincang makna salat, dia akan bincang lughatan wa istilahan, pada bahasa dan pada istilah. Bahasanya orang Arab dulu guna apa perkataan ni, kemudian Islam ambil perkataan tu, dijadikan satu istilah yang mempunyai makna yang precise, yang khusus, yang tak sama, tidak begitu sama dengan makna bahasa. Jadi begitu juga perkataan hadis. Macam tu juga perkataan hadis, yang mana hadis ni digunakan oleh orang Arab sebelum Islam. Sebelum Islam, orang dah guna perkataan hal ataka hadisu Musa. Tidakkah telah datang kepada kamu cerita tentang Musa? Hadis. Maksud dia,
yang disampaikan daripada mulut ke mulut. Penceritaan tentang Musa. Orang Arab guna perkataan hadis merujuk kepada makna bahasa. Kemudian ulama Islam ataupun Nabi sendiri, bukan ulama, Nabi sendiri, dia guna perkataan hadis tu untuk merujuk kepada kalam dia, untuk merujuk kepada apa yang disandarkan kepada dia. Sebab itu Nabi sebut, man haddatha anni hadisan yura annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibain. Sesiapa yang membacakan daripada aku satu hadis nampak macam dusta, maka dia salah seorang daripada dua orang yang berdusta. Okay. So hadis daripada istilah, dia lebih khusus daripada makna bahasa. Dia bukan semata-mata cakap, dia bukan semata-mata cerita, tetapi dia bermakna apa yang disandarkan kepada Nabi, sama ada yang disandarkan itu berbentuk perkataan, perbuatan, perakuan, ataupun sifat. Sifat kejadian ataupun sifat yang berbentuk akhlak. So ada 5 benda lah. Yang pertama, kita kata yang disandarkan kepada Nabi sama ada perkataan. Sebab tu disebut perkataan dulu, sebab itu yang majoriti lah. Perbuatan, perkataan sahabat dengar Nabi sebut, maka sahabat riwayat. Yang tu hadis. Perbuatan, sahabat tak dengar, tapi sahabat nampak Nabi buat, maka sahabat riwayat. Itu juga hadis. Yang ketiga, perakuan. Nabi tak buat, Nabi tak cakap. Perkara berlaku depan mata Nabi, ataupun berlaku di zaman Nabi dan Nabi tahu, tetapi Nabi tak bantah. Kan? Itu juga hadis. Nabi tak bantah. Ada orang kata Nabi diam. Tak semesti Nabi diam. Kadang-kadang Nabi tak diam, kadang-kadang Nabi ketawa. Kan? Kalau perakuan tu semata-mata diam, kalau Nabi ketawa, tak jadi lah. Kan? Nabi tak ingkar, Nabi tak bantah. Kerana Nabi ni kalau dia tak bantah, maknanya benda tu betul, benda tu boleh. Sebab Nabi tak akan diam dalam perkara yang maksiat. Nabi akan beritahu, benda ni tak betul. Sebab itu kaedah dalam usul fiqh kata, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tak boleh Nabi kaedah dia, tak boleh Nabi ni bila orang tu perlukan penjelasan, Nabi tak boleh diam. Nabi kena bagi tahu penjelasan kat dia. Tu kaedah dalam usul fiqh. Bila Nabi diam ataupun bila Nabi tak ingkar, Nabi tak bantah, itu hadis. Hadis yang dipanggil sebagai takriri, hadis perakuan daripada Nabi. Nombor 4, sifat khilqiyah. Sifat bentuk tubuh Nabi. Rambut Nabi macam mana, kulit Nabi macam mana, warna kulit dia, tinggi Nabi tinggi mana, hidung Nabi macam mana. Ini juga hadis, termasuk dalam hadis. Dan akhlak Nabi, akhlak yang diriwayatkan oleh sahabat daripada Nabi, akhlak juga termasuk dalam hadis. Baik, tengok bagaimana ulama teliti dalam meletakkan definisi. Definisi dalam bahasa Arab, dia mesti jami' mani'. Jami' mani'. Apa jami', apa mani'? Bukan mani' yang buat butang. Jami' maksud dia definisi yang kita nak buat bila kita nak mendefinisikan sesuatu. Definisi yang kita nak buat pada bahasa Arab, pada ilmu-ilmu yang kita kata ilmu-ilmu syarak ni, dia mesti merangkumi 2 sifat yang utama, iaitu jami' dan mani'. Jami' maksud dia merangkumi semua benda yang kita nak definisikan, tidak ada satu pun yang tertinggal. Kan? Yang kedua, dia mesti mani'. Maknanya dia mesti menghalang benda yang tidak berada dalam definisi masuk dalam definisi. Boleh ke ni? Ini falsafah ke ni? Definisi, bila kita nak mendefinisikan sesuatu, kita mesti definisi kita tu dia mesti bersifat dengan 2 sifat. Yang pertama jami'. Jami' maksud dia merangkumi semua benda yang kita nak definisikan.
Dan dia mesti manik. Dia merangkumi semua benda yang kita nak definisikan, dan dia mesti halang benda yang kita tak nak definisikan dia daripada masuk dalam definisi kita. Okey. Boleh faham? Contoh, macam kita kata, definisikan kepada saya manusia. So macam mana kita nak definisikan manusia? Jami' dan manik. Kalau kita kata makhluk yang mempunyai dua kaki, binatang pun ada dua kaki. So binatang bukan manusia, ya masuk sekali dalam definisi. Dia tak jami' dan tak manik. Kan? Maka ulama kata nak definisikan manusia mudah. Dia kata hayawanun natiq, yang hidup, yang ada roh dan boleh cakap. Kan? Dia boleh cakap. Maka itu manusia lah. Terkeluarlah semua yang ada roh tapi tak boleh cakap macam haiwan lah. Kita keluar. Itu di antara definisi yang baik. So ulama dia buat definisi hadis. Dia kata ma'udhifa ila nabi, semua yang disandarkan kepada Nabi. Disandarkan. Maka dia bukan merangkumi hanya hadis sahih. Semua hadis yang disandarkan kepada Nabi, sama ada sandaran itu sahih, ataupun sandaran itu hasan, ataupun sandaran itu dhaif, ataupun sandaran itu palsu, dia termasuk. Sebab tu hadis palsu orang panggil hadis juga. Orang kata, pasal apa panggil hadis palsu? Dia bukan hadis. Sebab dia disandarkan kepada Nabi. Tapi sandaran itu palsu. Sebab tu dia kata ma'udhifa, apa yang disandarkan. Belum tentu sahih. Ada orang dia tak faham. Dia kata, iyalah hadis tu dhaif. Sebenarnya memanglah dhaif, tapi hadis memang daripada Nabi. Dhaif tu sebab perawi. Takkan sebab perawi kita nak tolak hadis. Faham? Siapa boleh faham Mantera kan? Dia boleh. Tu kata Facebook telah menjadikan orang-orang boleh bercakap. Semua pakai nak bercakap. Sampai kadang-kadang benda yang dia tak tahu pun dia nak cakap. Dia kata hadis tetap hadis. Siapa tolak kafir? Yang dhaif tu sebab perawi. Takkan sebab perawi dhaif kita nak tolak hadis. Tak faham? Dia duk ingat macam hadis tu memang dah confirm daripada Nabi, yang dhaif tu sebab perawi. Dia lupa yang mana hadis tu sampai dengan salah silah perawi. Hadis sampai kepada kita dengan salah silah perawi. So bila kita nak nilai matan ataupun teks hadis tu, kita mesti tengok perawi dia. Dan benda ni bukan asing pun pada kita. Benda ni kita buat setiap hari dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita sedang mengamalkan ilmu hadis. Setiap hari orang datang bawa berita kat kita, kita akan tanya, betul ke dia ni? Orang datang bawa berita kat kita kan, kita akan tanya, betul ke ada kelas hari ni? Dan kita akan tengok orang yang bawa cerita tu, kalau yang bawa cerita tu jenis mangkuk ayun, jenis suka bohong, so kita akan KIV dulu. Ini kaki bohong ni, aku tak boleh percaya kat dia. Kan? Benda tu logik yang kita buat. Tapi orang dia bila masuk dalam bab agama ni, bila dia tak belajar dan tak diterangkan dengan betul, jadi dia macam dia jadi keliru. Hadis jangan tolak, kafir nanti kata. Walaupun dhaif. Tolak hadis dhaif kafir. Bayangkan. Bila kita terang, dia tak mau datang. Lepas tu dia kata kita sesat. Itu yang payah tu. Tuan-tuan, lepas ni kira okey lah kan? Boleh lah faham kan? Jadi tak adalah kata saya sesat lah kan? Baik. Ilmu hadis. Itu maksud hadis. So dua perkataan, bila digabung sekali, dia menjadi satu makna baru. Contoh, pintu satu makna. Sekolah satu makna. Pintu-pintu lah. Sekolah-sekolah lah. Tapi bila gabung, jadi pintu sekolah. Pintu sekolah merujuk kepada gate sekolah. Betul? Ilmu satu makna, hadis satu makna. So bila kita gabung dua, dia menjadi satu makna yang baru. Apa dia? Bila kita kata ulumul hadis, maksud ulumul hadis dia kata al-ilmu biqawaid yu'rafu biha
halur rawi wal marwi. Ilmu yang membicarakan tentang kaedah. Ilmu yang membicarakan tentang kaedah, yang mana dengan kaedah itu diketahui keadaan perawi dan keadaan hadis. So hari ni kita nak bincang kaedah-kaedah tu lah. Nak bincang tentang kaedah macam mana ulama menilai hadis. Macam mana ulama interact dengan riwayat-riwayat hadis. Boleh? Okey, kemudian kita baca kitab Ibn Hajar. Kata Ibn Hajar dalam kitab Nukhbatul Fikar, Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad alladzi arsalahu ila nasi basyiran wa nadhira. Maha suci Tuhan yang sentiasa berada dalam keadaan alim dan qadir. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad. Allah selawat dan salam ke atas ketua kita Muhammad, yang mana Allah mengutuskannya ilan nasi basyiran wa nadhira, yang mana Allah mengutuskan Nabi Muhammad itu kepada manusia, basyira, pemberi berita gembira, wa nadhira, pemberi amaran. Wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim tasliman wa sallam tasliman katsira. Dan ke atas keluarga Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, dan Allah memberi salam kepada Nabi. Amma ba'd, adapun selepas daripada itu, kata Ibn Hajar, fa inna at-tasanif fi istilahi ahli al-hadis qad kathurat wa busitat wa ikhtasarat. Ibn Hajar ni dia ulama kurun ke-9. Dia meninggal 852 Hijrah. Dia kata dalam kitab ni, muqaddimah, dia kata fa inna tasanif fi istilahi ahli al-hadis, adapun penulisan-penulisan dalam membicarakan tentang istilah ahli hadis, qad kathurat, telah banyak. Karya-karya sebelum dia telah banyak, kata Ibn Hajar. Wa busitat, tulis dah meluas ditulis. Wa ikhtasarat, dan ada juga yang tulisan yang ringkas. Okey. Fasa'alani ba'dul ikhwan an ulakhisa lahum al-muhimma min dhalik. Sebahagian daripada saudaraku meminta aku untuk menulis apa yang penting daripada ilmu hadis ini untuk diletakkan dalam satu kitab. Sebab tu saya kata kitab ni ringkas. Memang sesuai untuk orang awam lah. Sebab Ibn Hajar tak letak semua, dia letak yang penting saja. Kalau nak yang lebih tinggi, kena baca syarah kepada Nukhbatul Fikar ni, iaitu Nuzhatun Nazar. Itu lebih susah lah, lebih banyak perbincangan dia. Tapi kita nak ambil yang asas, kita nak ambil surface, supaya tak adalah kita bila orang bincang hadis kita terkejut lebih-lebih sangat, kan? 2-3 hari tak habis cerita, kan? Minta depan lagi, boleh depan lagi? Minta ke depan sikit. Kesian yang belakang. Minta tolong kalau boleh besok ke depan sikit. Terima kasih banyak. Apa yang saya sebut ni boleh grab? Boleh eh? Tak laju sangat kan? Slow, sebab kita tak ada nak kejar silibus kan? Kalau kat universiti kena kejar silibus. Okey. Ibn Hajar dalam muqaddimah ni dia kata, yang pertama sekali, penulisan dalam ilmu hadis telah banyak. Maknanya ulama sebelum dia telah banyak menulis kitab tentang mustalah hadis, tentang membicarakan istilah hadis. Okey. Tuan-tuan, ilmu hadis bermula bila?
Zaman Nabi dia dah mula. Zaman Nabi dia dah mula. Saya tak murai yang tu sebab kena tengok majalah I bulan ni. Dah diterbitkan. Saya hurai dalam tu bagaimana ilmu hadis itu bermula. Tapi ilmu hadis di zaman Nabi tidaklah begitu rencam. Dia sesuai dengan keadaan zaman itu. Kerana Nabi masih ada. So kalau ada permasalah, dia orang akan pergi tanya Nabi. Kalau tengok sahabat tu bagi tahu tak betul, dia akan pergi tanya Nabi terus. So maknanya sifat tasabbut, kepastian, nakkan kepastian. Bila datang satu berita pelik, nak kepastian, akan tanya Nabi. Fikrah tu dah ada. Idea untuk semak semula status hadis tu dah ada di zaman Nabi. Bukan benda baru lah, kempen Facebook ni pun. Semak status sebelum sebar ni dah ada zaman Nabi lagi. Umar bila dia dengar cerita daripada kawan dia, kata Nabi dah talakkan isteri dia, dia terus pergi tanya Nabi. Betul ke tak? So fikrah, maknanya idea untuk tanya Nabi ataupun memastikan kesahihan berita tu dah ada. Kemudian bila Nabi wafat, masuk zaman Abu Bakar. Bila masuk zaman Abu Bakar pun dah mula. Abu Bakar pun dah mula buat metodologi baru untuk berinteraksi dengan hadis. Sebab dia nak orang berhati-hati. Dia nak orang berhati-hati dengan hadis. Bila orang baca hadis, dia akan minta saksi. Ada saksi. Kalau tak ada saksi, dia akan KAV. Bukan dia ragu dengan sahabat yang bagi hadis kat dia. Dia bukan ragu. Tak. Dia nak supaya sahabat tu tak lupa. Untuk kepastian dia. Bila masuk zaman Umar juga buat benda yang sama, minta saksi. Bila masuk zaman Ali dia buat metodologi baru. Mana-mana orang baca hadis depan dia, dia akan suruh sumpah. Dalam Musnad Ahmad, Ali bin Abi Talib bagi tahu, dia kata, "Idza haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafa'ani Allahu bima haddatsani, bima syaa'a ayyanfa'ani." Maknanya, bila Nabi baca hadis kat aku, kata Ali, Allah Ta'ala akan memberi manfaat dengan hadis yang Nabi baca dekat aku. Wa idza haddatsani ghairuhu istahlaftuhu. Apabila orang lain baca hadis pada aku akan minta dia sumpah. Fa idza halafa li, apabila dia sumpah pada aku, dia sumpah, saddaqtuhu, aku benarkan riwayat dia. Wa idza haddatsani Abu Bakrin wa sadaqa Abu Bakrin. Tapi kalau Abu Bakar baca hadis depan aku tak minta sumpah. Benar Abu Bakar, dia kata. Sebab apa? Sebab dia siddiq. Sebab dia siddiq, dia benar. Maknanya itu Ali punya metodologi lah. Ali punya metodologi, dia orang baca hadis depan dia kata sanggup sumpah. Kan? Kalau sanggup sumpah, maknanya dia betul ingat lah. Kalau dia tak apa ingat, dia tak akan berani sumpah. So bila dia sumpah depan Ali, saddaqtuhu, kata Ali, aku benarkan riwayat dia. Bukan Ali nak kata dia bohong, tak. Takut dia silap. Dan ada sebahagian sahabat yang cukup takut baca hadis. Cukup takut. Umar Al-Khattab, dia pernah tegur satu orang sahabat kerana terlalu banyak membaca hadis, takut silap. Sa'ad bin Abi Waqqas, kan anak murid dia, Sa'id bin Yazid, dia kata dalam Tarikh Dimashq, Ibn Asakir meriwayatkan daripada Sa'id bin Yazid, dia kata, "Sahibtu Sa'dan sanah fama sami'tu minhu haditha." Aku ni kawan dengan Sa'ad ni, tok guru aku sama dengan dia setahun, aku tak pernah dengar dia baca walaupun satu hadis. Fama sami'tu minhu illa hadithan. Aku tak berdengar dia baca hadis melainkan satu. Pasal apa? Takut salah. Al-Firyabi dalam kitab dia Al-Fawaid, dia kata, Kana Ibnu Mas'ud idza qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadhathu ra'dah wa ra'adat thiyabahu hatta yaqul aw kama qal aw hakadha qal.
Abdullah bin Mas'ud kata Masruq, anak murid dia nama Masruq. Anak murid dia kata, Ibn Mas'ud ni, Abdullah bin Mas'ud ni, kalau dia baca hadis, akhazathu ra'dah. Kalau dia sebut aja, saya dengar Nabi SAW bersabda, dia akan menggeletar. Ibn Mas'ud, dia akan menggeletar. Wa ra'adat thiyabahu, yang mana getaran itu, menggeletar itu, baju pun geletar sekali. Maksud dia geletar sungguh lah. Sehinggalah dia kata au kama qal. Lepas dia baca hadis tu, dia mesti kata au kama qal, kerana dia bimbang, dia silap. Dia akan kata, kalau tak betul yang macam mana yang aku baca, yang aku nukil, ataupun seperti mana yang Nabi sebut. Maknanya dia nukil, dia nak bagi tahu dia, kalau tak betul dia nukil dengan makna lah. Sebab itu hadis dia, kita kena hati-hati. Ada orang kata, bila saya kata banyak buat ancaman hadis palsu apa semua, ada orang kata, dia kata ustaz seolah-olah telah menjauhkan orang daripada hadis. Ustaz menyebabkan orang takut nak baca hadis. Tak. Kita memang nak suruh takut. Memang nak suruh takut. Ibn Mas'ud takut. Siapa yang baca nukilan-nukilan ulama, bagaimana mereka berinteraksi dengan hadis, dia akan faham bagaimana seriusnya para ulama. Kan Syu'bah dia pernah lempang anak murid dia kan. Dia lempang anak murid dia. Baca hadis salah. Dia dalam rumah, anak murid baca kat luar. Muzakarah masing-masing. Entah nak tunggu dia keluar mengajar. Dia lempang anak murid dia. Pasal apa lempang aku? Hang baca hadis salah. Aku cari hadis ni nak bagi betul. Sampai musafir daripada Kufah pergi Basrah, daripada Basrah pergi Mekah, daripada Mekah pergi Madinah, baru tahu hadis tu betul. Hang baca salah. Tak usaha langsung. Tu saya kata, ini boleh implement ni. Kan? Kan? Bagus kan? Dia orang serius. Bila baca hadis, serius. Jadi serius sungguh. Tak ada main-main. Sebab itu bila masuk bidang hadis, bercerita bab hadis, kena serius. Kena ambil benda ni serius. Orang awam, dia kena percaya dengan ustaz dia lah. Dan dia kena yakin dengan yang mana ustaz yang dia yakin boleh bagi hadis yang sahih kat dia, dia pegang, tak apa. Ini cerita penuntut ilmu ni. Nak petik hadis, kena disiplin. Nak petik hadis, kena pasti daripada mana sumber, apa statusnya. Penuntut ilmu agama. Tak ada jalan pintas. Kalau tak pasti, jangan sandar dekat Nabi secara pasti. Jangan jazam. Mesti tamrid. Diriwayatkan daripada Nabi. Tapi kena ingat-ingat. Sahabat-sahabat kena ingat juga. Kita jangan terlebih lajak. Ada kawan-kawan kita ni, kadang-kadang dia terlebih lajak sikit. Dia kata hadis dhaif tak boleh sandar pada Nabi. Tak betul. Kalau tak sandar pada Nabi, nak sandar pada siapa? Kita kata hadis dhaif tak boleh sandar kepada Nabi secara pasti. Boleh sandar dekat Nabi, tapi secara tamrid, secara tak pasti. Diriwayatkan daripada Nabi. Diceritakan ia daripada Nabi. Lagi tak boleh sandar dekat Nabi, betul nak sandar kat siapa? Kecuali kalau kita bawa sanad. Bawa sanad tak apa, boleh sandar secara pasti. Kerana orang yang datang kemudian boleh nilai sanad. Man asnada faqad ahalaka. Siapa letak sanad, maka dia telah terlepas daripada tanggungjawab. Nak tahu sahih ke tak? Cek sendiri sanad. Ini yang dibuat oleh ulama-ulama hadis dalam kitab-kitab hadis. Baik. So sahabat-sahabat dah mula dah. Tapi ilmu hadis, dia berada di qimmah. Dia berada di puncak zaman kegemilangan dia ataupun keemasan dia. Kita boleh katakan bermula pada kurun kedua dan ketiga. Ini zaman puncak. Yang mana proses transmisi, proses periwayatan hadis itu berlaku secara hebat. Kerana masa tu umat makin luas, jadi sahabat sampai ke hadis, tabi'in pun sampai ke hadis. Itu zaman puncak tu. Maka muncul pelbagai jenis kitab. Kitab-kitab hadis pun muncul. Muncul selepas Umar bin Abdul Aziz mula
perintahkan supaya hadis itu dikumpul secara rasmi oleh negara. Sebelum tu, sahabat menulis. Tabi'in juga menulis. Zuhri membenarkan anak murid dia tulis. Walaupun Zuhri pada peringkat awal dia tak suka anak murid dia tulis hadis. Dia nak anak murid dia hafal. Tapi lepas pada tu dia tengok anak murid tak berapa nak hafal sangat, maka dia benarkan untuk menulis. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, dia perintahkan gubernur dia, Abu Bakar bin Amr bin Hazim, untuk tulis, untuk kumpul hadis secara lengkap, peringkat rasmi negara. Macam mana Abu Bakar minta untuk dimushafkan Quran, begitu juga Umar bin Abdul Aziz, dia perintah supaya hadis ni dikumpulkan secara rasmi. Yang mana sebelum ni kalau ada catatan pun peribadi saja. Ali ada dia punya sahifah, Abdullah bin Amr bin Al-As dia ada punya sahifah dia ada dia punya lembaran dia. Samurah ibn Jundub pun ada dia punya lembaran-lembaran dia. Tapi itu semua peribadilah. Masuk zaman Umar rasa perlu untuk ditulis kerana masa tu orang dah mula tak bincang pasal hadis ataupun tak ambil berat dah untuk hafal hadis. Maka dia perintahkan Abu Bakar bin Amr bin Hazim untuk kumpulkan hadis. Lepas daripada tu, Abu Bakar tak sempat habiskan kerja tu. Dia meninggal. Kerja dia disambung oleh Ibn Shihab Az-Zuhri. Ibn Shihab Az-Zuhri menyempurnakan kerja itu. Maka proses mengumpulkan hadis secara rasmi di peringkat negara dah jadi selesai. Bila selesai? Umar bin Abdul Aziz zaman Umayyah. Betul. Benda ni dikritik oleh golongan-golongan orientalis. Dia kata sebab hadis ditulis lewat, maka kebarangkalian untuk berlaku kesilapan dan pemalsuan tu ada. Dia tak macam Quran. Betul. Macam mana nak jawab? Kalau orang tanya kita, hadis tulis lewat, tak boleh jadi hujah. Ni, golongan yang anti hadis pun guna hujah ni. Kita kata. Tapi kadang-kadang dia orang punya syubhat, dia orang punya persoalan, lontaran dia orang dahsyat, bukan jalan-jalan. Sebab tu kita kena tahu kat benda ni. Contoh macam orang tanya, golongan Qur'aniyun, golongan anti hadis. Dia kata, Nabi telah menyebabkan orang menyembah dia lebih pada menyembah Allah. Bila sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bila sebut nama Allah, tak ada pula kata subhanahu wa ta'ala. Tak minta untuk disebut. Kita sebutlah, tapi kalau orang sebut nama Allah, tak ada hadis khusus kata bila kau dengar nama Allah disebut, hendaklah kau sebut subhanahu wa ta'ala ataupun azza wa jalla. Macam saya nak jawab. Pening juga kan? Bila sebut nama Nabi, Nabi kata al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alai. Atau kama qala, orang bakhil ni kalau ialah orang yang namaku disebut di sisi dia tapi dia tak selawat atas aku, tu bakhil, Nabi kata. Kan? So bila kita dengar Nabi Muhammad, orang pun sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila sebut nama Allah, tak ada hadis khusus kata bila kau dengar nama Allah disebut, maka sebutlah azza wa jal ataupun subhanahu wa ta'ala. Ada? Tak ada hadis kan? So macam mana kita nak jawab? Ini selingan Saya nak gambarkan macam mana dia orang punya lontaran tu, kadang-kadang kita pun pening nak jawab. Saya pun mula menung tak? Ini geng-geng anti hadis Arab. Bukan anti hadis Malaysia. Anti hadis Malaysia tak sampai lagi tahu tu. Sebab dia orang recycle. Dia orang recycle hujah-hujah yang Arabnya. Tapi yang ni mungkin dia orang tak baca lagi. Saya kata, mungkin orang anti hadis ni dia jarang zikir kot. Mungkin dia jarang zikir kot. Yang mana kehidupan seorang Muslim, yang mana dia ni bagus punya Muslim, paling tidak 5 kali solat, lepas solat dia ada zikir kan, dia ada wirid. Yang mana wirid tu semua untuk Tuhan. Subhanallah untuk Tuhan, Alhamdulillah untuk Tuhan, Allahu Akbar untuk Tuhan.
Dalam solat pun pujian semua pada Tuhan. Lepas tu dia ada zikir pagi, zikir petang. Sebelum tidur sebut nama Tuhan 33 kali lagi. Baca ayat Quran, surah Ikhlas, puji Tuhan. Tapi dalam banyak-banyak kita puji Tuhan, Nabi minta sekali, hang tolonglah bila nama aku disebut selawat atas aku, sebagai bukti bahawasanya kau terima kasih kat aku, tolong bawa agama. Kan dalam solat itu semua untuk Tuhan, kecuali waktu tasyahud kita selawat atas Nabi. Yang lain semua untuk Tuhan. Kira okey lah, fair lah kan. Dia jarang zikir, lepas tu dia rasa kita sembah Muhammad. Dah, kita bukan sembah Muhammad, kita mengiktiraf. Bahkan dalam selawat tu pun kita sebut nama Tuhan. Dalam selawat kita kata apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma, ya Allah. Itu pun minta ke Allah juga, bukan minta ke Nabi. Kan? Okey, sekarang ni pergi kepada isu kita balik. Dia orang kata hadis ditulis lewat, maka hadis tidak boleh menjadi hujah kerana ada keraguan. Saya guna hujah Syekh Abdul Ghani Abdul Khaliq ketika dia menulis kitab, bagus kitab dia, Hujjiyatus Sunnah. Dia ada tulis satu buku tebal. Kehujahan sunnah. Dia jawab balik kekeliruan yang ditimbulkan oleh golongan-golongan ni. Dia kata, dalam tradisi Islam, sesuatu yang documented, sesuatu yang berdokumen, tidak akan diiktiraf selagi mana kita tak tahu siapa yang buat dokumen tu. Ada orang sejarah sini. Saya ada seorang, masa dulu saya pernah masuk satu perbincangan sejarah yang mana Profesor Dr. Nabir daripada UPSI, dia bincang pasal histografi, pasal macam mana nak sejarah ni punya macam ulum hadis untuk sejarah lah. Nak kaji keaslian fakta-fakta sejarah. So saya tanyalah, saya kata dalam Islam kita ada sanad. Dalam Islam, sirah Nabi kita ada sanad, yang mana dengan sanad tu kita boleh cek kebenaran. Langkah utama sanad. Sanad dah okey, pergi tengok matan. Dan matan pula kita boleh banding dengan Quran. Yang mana Quran tu dia musallamat. Quran ni tak ada orang boleh petikai dia salah. So dia macam perlembagaan lah. Mana yang mempertikai riwayat daripada dalam sirah mempertikai Quran, maka kita kata tak betul lah. So dalam sejarah macam mana? Tapi dia kata dalam sejarah kita tak ada sanad. Dalam sejarah kita kata, orang yang belajar sejarah moden, dia akan fikir benda hadis tak didokumenkan, maka hadis boleh berlaku. Dia kata boleh berlaku kesalahan, boleh berlaku pemalsuan. Kita kata tak. Kalau kita ada dokumen, pertama kita kata dokumen tu adalah sebab zaman sahabat dah tulis dah. Kalau dokumen itu ada pun dan kita tak tahu siapa tulis, tak jadi juga. Dia akan kembali kepada apa juga? Kembali kepada perawi yang meriwayatkan hadis tu. So tulis dengan tak tulis pada ulama Islam sama. Sebab kita ada sistem sanad. Yang mana sistem ini, faham ke sanad ni? Sanad tu mana salah silah lah. Bila kita nak bawa berita, kita akan bagi tahu siapa orang, daripada mana kita dapat, orang tu pula bagi tahu daripada mana dapat, daripada nama sampai Nabi. Sistem ini tak ada dalam dunia mana-mana agama melainkan hanya Islam. Allah Ta'ala nak jaga agama ni, maka dihidupkan sistem ni dan dia jadikan muhaddisin berpegang dengan sistem ni. Sehingga kan mana-mana orang yang nak bawa sesuatu berita, dia akan kata sammulana rijalakum, namakan kepada kamu perawi-perawi kamu. Ada seorang lagi, nama dia Yusuf Schacht. Dia ni orientalis, orang Jerman kot barangkali. Betul ke sebutan? Yusuf kan? Joseph lah, Joseph Schacht. Boleh jadi kot.
Kita pun tak tahu betul ke tak dia punya sebutan. Syakht. Tapi dalam bahasa Arab, shin alif kha ta. Syakht. Okay. Dia kata, sanad yang dibuat, sanad yang ada dalam hadis ni, kan kita ada jumpa hadis yang kadang-kadang sanad tak lengkap. Kan? Kita kata sanad ni terputus. Sanad ni terputus. Dia pandang dengan benda lain. Dia pandang dengan satu, dia buat satu kesimpulan lain. Dia kata asalnya sanad ni tak penuh. Yang mana sanad ni dia macam Lego. Dia tak penuh. Orang letak sikit, orang kemudian sambung bagi penuh. Sampai tara tu dia orang kaji Islam lebih daripada kita ni. Tapi dia masukkan jarum dia lah. Kita tak bincang sebab apa? Belum bincang kena sekat lah. Nak bagi juga tu kan. Saya tak tahulah kalau kerana benda ni saya dituduh sesat, saya tak tahu lah. Kita bincang hadis semua ni. Maka Syakh dia kata hadis itu pada peringkat awal dia macam Lego, tak penuh. Orang datang kemudian dia penuhkan, dia susun macam brick game lah. Susun tempat kosong tu. Macam nak jawab? Kuat orang percaya dengan dia. Dia orang yang tali besar daripada Eropah. Saya masa buat PhD ada subjek yang saya ambil qiraah nasiyah fi kutubil hadis. Saya kena buat assignment pasal dia. Assignment saya tolak apa ni dia punya kesimpulan. Kita kata begini, kalau betul lah apa yang dia kata, katalah kita terima apa yang dia kata, maka kita akan jumpa hadis-hadis yang semua lengkap. Tapi kenapa masih ada lagi yang tak lengkap? Satu. Yang kedua, kalau betul dia punya teori tu, maka kita akan dapati orang-orang yang berasal daripada negeri tertentu, dia tak akan kenal dengan orang lain. Tiba-tiba kita jumpa satu sanad, orang Basrah ada dalam tu, orang Mekah ada dalam tu, orang Mesir ada dalam tu. Dan kita kena ingat, zaman periwayatan hadis ni juga zaman perbezaan pandangan di kalangan mazhab. Hanafi tak setuju dengan Maliki. Maliki tak setuju dengan Syafi'i. Betul? Zaman tu zaman beza mazhab. Hingga kan Imam Malik pun kalau ada masalah orang tanya, anak murid tanya lebih-lebih, dia kata, hal anta Iraqi? Kau orang Iraq kan? Imam Malik ni tak suka tanya lebih-lebih. Sebab tu dipanggil madrasah ahlul hadis, madrasah ahlil hadis. Dia berpada hanya dengan riwayat. Yang mana luar daripada riwayat, benda belum berlaku dia tak suka. Dia tak suka fiqh iftiradi. Imam Malik tak apa suka. Benda belum berlaku jangan tanya. Dah berlaku baru tanya. Tapi Abu Hanifah dia suka untuk predict, speculate. Kalau macam ni macam mana? Kalau macam ni apa hukum? Dia suka. Dalam perbincangan Abu Hanifah, dia akan buka soalan pada anak murid dia kan. Anak murid dia akan bincang. Sebab tu kita tengok Abu Hanifah ni, kadang-kadang pandangan dia lain, pandangan dua orang anak murid kanan lain. Kerana dia orang bincang. Fiqh iftiradi, berdasarkan pada ijtihad. Imam Malik tak suka. Imam Malik tak suka. Bila ada orang tanya dia soalan pelik-pelik, dia kata, orang Iraq ni. Sebab Imam Abu Hanifah daripada Iraq. Ni mesti terkesan dengan geng-geng sana. Tapi Imam Malik tak adalah kata dia orang Wahabi, tak ada. Dia cuma kata orang Iraq kan. Itu je lah. Kalau betul maknanya hadis-hadis tu ditambah-tambah, kan orang beza pendapat ni, apa kerja dia? Orang beza pendapat, tengah bertarung hujah, dia akan cari kelemahan lawan dia. Betul? Perbuatan menambah-nambah ni, pergi tambah sanad ni, kerja ni dalam bahasa istilah hadis dipanggil kadzab, pendusta.
Kerana dia reka hadis. Yang ni yang dipanggil dalam ilmu hadis ni dipanggil al-ilzaq ataupun at-talqin. Ini semua sama ni. Maksud dia reka hadis. I'tibat. Maknanya dia pergi reka sanad, bukan sanad dia pun. Kadang-kadang dia pergi curi sanad orang, pergi letak nama dia. Sariqatul hadis. Curi hadis. Perbuatan ni dipanggil kazib. Berdusta. Kalaulah satu mazhab Imam Malik tahu geng Abu Hanifah buat benda ni, dia akan panggil Abu Hanifah kadzab. Tapi tak ada. Tak setuju macam mana pun dia, tak ada orang panggil Abu Hanifah kadzab. Geng-geng Hanafi tak setuju dengan Imam Malik, dia tak ada panggil geng-geng Imam Malik sebagai kadzab. Tak ada. Walaupun mereka beza pendapat tengah bertarung. Satu. Yang kedua, kalau betul lah hadis ni main macam brick game, dah tentu kita akan dapati dalam setiap masalah tak ada ulama pakai kias. Semua akan ada hadis. Reka hadis buat sanad. Senang kan? Tak ada orang nak lawan. Hang lawan aku, hang lawan hadis. Tapi masalah dia orang ni ada pakai kias. Bila hadis tak ada, dia orang akan pergi kepada kias kan? So pasal apa dia orang pakai kias? Sebab dia orang tak boleh nak reka hadis. Maka tertolaklah syubhat itu. Baik. Kita masuk balik pada perbahasan kita. Tuan-tuan okey ke? Saya tak okey ni. Baru baca 2 baris. Menayang. Tak apa, kita habis 3 baris hari ni. InsyaAllah. Boleh kan? Tapi apa yang saya cerita ni pun bukan di luar daripada perbincangan, bukan sembang kosong lah. Ada manfaat insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. Bismillah. Ilmu hadis di kurun kedua dan ketiga tidak ditulis. Ilmu hadis. Hadis ia ditulis dan diriwayatkan, tapi kanun riwayat, undang-undang periwayatan tidak ditulis tetapi diamalkan. Sesiapa yang dipanggil sebagai muhaddis, yang menjadi nuqat, yang menjadi pengkritik hadis, ulama hadis yang menjadi pakar rujuk, dia guna kanun riwayat ni. Masa nak riwayat hadis, dia guna undang-undang macam mana nak terima, macam mana nak riwayat, macam mana nak terima riwayat mudallis, macam mana nak berinteraksi dengan perawi daif, macam mana nak nilai perawi itu sebagai daif. Dia ada undang-undang. Semua itu lebih kurang kita kata macam sepakat lah. Sebahagian besarnya sepakat ulama hadis. Tetapi tidak ditulis. Kerana tidak ada keperluan untuk mereka menulis. Sebab mereka dah amal benda tu. Macam hari ni tak ada orang nak pergi tulis satu buku bagaimana nak memandu motor EX5. Faham? Sebab apa? Biasa orang dah tahu dah. Tak payah tulis. Kalau ada tulis pun tak ada publisher nak pergi publish. Tak ada orang nak beli. Dia rasa macam benda tu tak perlu, maka tidak ditulis. Lepas daripada zaman riwayat ataupun masa ketika mana zaman riwayat berada di pertengahan kurun ketiga, masuk zaman Imam Syafi'i rasa perlu untuk ditulis. Dia rasalah perlu untuk ditulis. Sebab yang pertama, kerana orang zaman tu dah mula ada generasi yang tak tahu tentang kanun riwayat. Satu. Yang kedua, Imam Syafi'i rasa musuh yang nak lawan hadis ni dah mula muncul. Golongan anti hadis zaman Imam Syafi'i dah muncul. Maka Imam Syafi'i tulis kitab Ar-Risalah. Kitab pertama yang ditulis menteorikan tanzir. Bukan Imam Syafi'i awal-awal cipta ilmu hadis tak. Imam Syafi'i tulis secara tersusun dan sistematik undang-undang riwayat dalam kitab dia Ar-Risalah. Maka dalam kitab Risalah tu dia gabung 2 ilmu utama, usul fiqh dan usul hadis. Maka dia diangkat menjadi mujaddid dengan kitab Ar-Risalah. Kemudian lepas daripada Imam Syafi'i, maka ulama hadis yang datang pada kurun ketiga, sebab Imam Syafi'i 205 kan, 204. Imam Syafi'i 204. Kemudian muhaddis yang lain, kurun ketiga, pertengahan kurun ketiga, mereka mula menulis juga tentang ilmu hadis. Seperti Imam Muslim,
dia letak dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Muqaddimah Sahih Muslim cerita sikit tentang kanun riwayat. Sikitlah. Abu Daud, masa dia tulis Risalah Abi Daud ila Ahli Makkah, Abu Daud tulis, mula-mula Abu Daud tulis sunan, kumpul hadis. Sunan tu dibaca oleh orang Mekah, dan orang Mekah nak tahu macam mana Abu Daud punya metodologi dalam kitab sunan. Dia tulis Risalah Abi Daud, surat Abi Daud tujukan kepada orang Mekah, cerita sikit tentang kanun riwayat. Imam Tirmizi masa tulis sunan, di belakang sunan dia ada satu kitab, nama dia Al-Ilal As-Saghir. Dia cerita sikit tentang kanun riwayat. Tapi zaman ni kita panggil sebagai zaman permulaan. Yang ni dipanggil sebagai perintis. Ilmu hadis mula ditulis secara teori, tetapi tulisan ataupun karya yang ditulis itu bukan karya yang mana mengumpulkan ulum hadis dalam satu tempat, tetapi karya itu sebagai selitan kepada kitab-kitab yang nak mengumpulkan hadis. Dia nak kumpul hadis, tapi dia letak sikit ilmu hadis. Dipanggil sebagai selitan lah, sebagai mukaddimah, sebagai penutup. Sehinggalah datang orang pertama yang menulis kitab ilmu hadis secara khusus. Satu kitab, macam Imam Syafi'i tadi, satu kitab campur dua, usul fiqh dengan usul hadis. Yang ni dia tulis satu kitab, semua ulum hadis. Dia orang pertama. Siapa dia? Rama Harmuzi. Dalam kitab dia Al-Muhaddis Al-Fasil. Dialah orang pertama. Tapi Ibn Hajar kata walakinnahu lam yastaw'ib. Tapi walaupun dia tulis satu buku semua ilmu hadis dalam tu, tapi ilmu hadis yang dia tulis tak sempurna. Wa taraka asya' lil muta'aqqib, kata Ibn Hajar. Dia meninggalkan beberapa perbahasan untuk orang yang kemudian, ulama kemudian datang untuk kemahkan lagi. Sebab tu kita jangan ingat bila hari ni orang tulis buku, kita ambil buku tu kita syarah, ataupun kita ambil buku tu kita tambah, ataupun kita ambil buku tu kita susun balik. Jangan ingat benda tu menghina ulama. Jangan ingat benda tu menghilangkan roh kitab. Jangan. Kerana ini khidmat untuk kitab. Rama Harmuzi orang pertama tulis ulum hadis. Ibn Hajar kata dia tinggalkan banyak benda untuk orang yang kemudian datang untuk susun. Al-Hakim datang tulis Ma'rifat Ulumil Hadis. Ada orang dia kadang-kadang dia kata macam tu kan, dia kata menghilangkan roh kitab. Tapi saya heran juga, dia tak pasti ke yang Sahih Ibn Hibban yang ada pada kita hari ni, siapa punya susunan? Siapa baca Sahih Ibn Hibban? Siapa nak tengok? Sahih Ibn Hibban yang ada pada kita hari ni, susunan dia tu bukan susunan Ibn Hibban. Ibn Hibban punya susunan lain. Bahkan Ibn Hibban, orang dia tulis satu kitab, dia panggil At-Taqasim wal Anwa'. Sahih Ibn Hibban tu nama dia At-Taqasim wal Anwa'. Susunan dia tu pelik, sehingga Ibn Hajar sendiri sebut susah nak cari hadis dalam tu. Bila susah, datang Ibn Bulban. Ibn Bulban datang, disusun balik kitab Sahih Ibn Hibban mengikut bab. Dan Sahih Ibn Hibban yang ada pada kita hari ni susunan orang lain, tapi dia buat tu untuk memudahkan kerja. Dia tak ada cerita roh-roh ni. Nak bagi cerita roh, baca kitab asal. Bacalah kitab asal masih ada. Tapi rasa Taqasim wal Anwa' susunan asal dah tak ada. Yang ada pada kita sekarang ni cuma susunan Ibn Bulban. Baik. Al-Hakim datang, dia tulis Ma'rifat Ulumil Hadis. Juga tidak begitu lengkap. Datang kemudian Abu Nu'aim. Abu Nu'aim datang, dia buat mustakhraj. Mustakhraj ni apa? Biasanya siapa yang baca kitab ulum hadis yang awal-awal, setiap nukilan daripada ulama hadis yang dulu dia akan bawa sanad. Ilmu hadis, buku ilmu hadis peringkat awal penuh dengan sanad. Walaupun dia nak bincang tentang kalam Imam Syafi'i, dia akan bawa sanad.
Dia nak bincang kalam Sauri, dia akan bawa sanad. Maka Abu Nuaim dia ambil mana-mana kitab ulum hadis, dia ambil sanad tu, dia keluarkan sanad dia pula. Yang mana nama kitab penulis kitab asal tak ada dalam tu. So dia nak dapatkan sanad lain, dia nak nilai betul ke tidak. Lepas tu datanglah Khatib Al-Baghdadi. Datang Khatib Al-Baghdadi, dia tulis dalam setiap bab, dia tulis kitab hadis khusus. Dia tulis pasal kanun riwayat dalam kitab dia Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Adab perawi dia tulis satu kitab. Mudraj dia ada kitab. Al-Muttasil fi Al-Mazid fi Muttasil Asanid dia tulis kitab. Jadi banyak kitab yang Khatib Al-Baghdadi tulis. Kemudian datang pula Ibn Salah. Ibn Salah dia ditugaskan untuk mengajar penuntut-penuntut hadis dekat Dar Ashrafiyah, dekat Dimashq. Dia tengok kitab-kitab ilmu hadis yang ada pada zaman tu, dia rasa macam la yashfil ghalil. Dia tengok macam tak apa nak best. Maka dia susun balik kitab. Dia buat kitab dia. Cuma Ibn Salah ni dia ada satu kelebihan. Ibn Salah dia ada satu kelebihan, dia usuli. Ibn Salah ni dia usuli. Usuli apa? Sekali saya kata usuli, tuan-tuan tak faham lah usuli apa. Usuli ni dia ulama usul fiqh. Ustaz Ba'ah, Tuan Bat. Dia otak usuli, otak fiqh. Tuan-tuan perasan orang belajar hadis, otak dia dengan otak orang fiqh lain. Kan? Otak orang fiqh lebih sistematik. Satu hukum dia bagi, dia mesti letak dawabit. Dia mesti letak disiplin, syarat 1, 2, 3. Betul? Jadi Ibn Salah dia ada kelebihan tu. Bila dia nak buat definisi, dia akan letak jami' dan manik tadi yang saya sebut tadi. Jadi Ibn Salah dia letak ta'rif, dia letak syarat. Dan kitab dia tersusun. Tak macam kitab-kitab muhaddis sebelum-sebelum ni. Yang mana kitab muhaddis sebelum-sebelum ni agak kurang tersusun. Maka bila Ibn Salah menulis kitab Muqaddimah Ulumil Hadis, kitab Ibn Salah telah mendapat tempat. Selepas daripada Ibn Salah meninggal, kitab dia menjadi rujukan utama untuk orang yang ulama yang datang nak tulis ulum hadis, mereka akan beriktikaf di atas kitab Ibn Salah. Itu dia punya bahasa. Semuanya beriktikaf di atas kitab Ibn Salah. Maksud semua berputar pada Muqaddimah Ibn Salah. Sama ada ringkaskan kitab Ibn Salah, ataupun syarahkan kitab Ibn Salah, ataupun ringkaskan ataupun kritik kitab Ibn Salah, ataupun tambah kitab Ibn Salah, ataupun buat syair daripada Ibn Salah punya Muqaddimah. Nuzum, buat nazim, buat nuzum, buat syair. Maka selepas daripada itu, Ibn Hajar kata kitabnya qad kathurat, banyak, wa busitat, dan ada yang ditulis panjang, wa ikhtasarat, dan ada yang tulis ringkas. Tiba-tiba ada sahabat saya, kawan saya minta supaya saya menulis bagi yang ringkas, bagi yang terpenting daripada istilah ahli hadis. Maka saya pun tulis, dia kata fa ajabtuhu ila su'ali, maka saya pun sahut seruan dia, saya sahut apa yang dia minta, saya jawab raja al-indiraj fi tilkal masalik, dan saya mengharapkan apa yang saya tulis ini selari dengan apa yang ulama dulu tulis. Saya melalui jalan mereka. Bukan saya nak kata mereka tulis tak bagus, tak. Tapi saya nak tambah supaya khidmat saya kepada ilmu sentiasa berterusan. Tu mukadimah tak habis. Kita bincang mukadimah ya. 10 minit. Apa? 10 minit je habis. Itulah. Okey, insya-Allah bulan depan kita sambung lagi. Ya. 2 minggu datang. Ada soalan? Komen? Ya. Ustaz, saya ada tiba satu syubhat perbincangan dalam internet. Dia kata hadis ni dia ada political bias dia. Maksudnya mungkin sahabat ke perawi dan lain-lain tu ada political bias dia. Contohnya hadis sahabat yang jamin masuk syurga. Kebanyakannya daripada kalangan muhajirin yang ansar. Jadi
dia kata dia tak terima lah. Kenapa yang 10 orang tu dijamin masuk syurga? Kenapa dikatakan 10 orang yang dijamin syurga? Adakah bermakna sahabat lain tak dijamin syurga? Ada tak sahabat lain yang dijamin syurga juga? Tapi bukan 10 orang? Ada. Dinamakan 10 orang yang dijamin syurga tu sebab 10 orang tu disebut dalam satu hadis ya. Disebut dalam satu hadis. Orang lain pun ada. Orang lain pun ada. Jadi kalau nak kata political bias tak juga, sebab yang 10 orang dijamin syurga tu sebab dia orang memang terbukti sumbangan dia orang dalam Islam. Terbukti sumbangan dia orang dalam Islam. Bahkan kalau nak kata Nabi bias, Nabi pernah sebut Allahumma arhamil ansar wa abna'al ansar wa abna'i abna'il ansar. Kan dalam peristiwa perang Hunain kan, golongan muda Ansar tak puas hati Nabi tak bagi balik daripada perang Hunain. Nabi tak bagi harta rampasan Hunain kat diorang. Nabi bagi dekat Mu'allaf. Orang tua apa? Orang tua daripada kalangan Ansar tak ada bising apa. Yang muda dia macam tak puas hati lah. Nabi panggil, Nabi nasihat dia orang, bahkan Nabi tanya. Nabi kata, "Ama tardaun ayyadhhaban nas ila rihalihim bil ibli wal ghanam wa tadhhabuna wa tarji'una ila biladikum ila rihalikum bi Rasulillah." Kamu tak suka ke orang lain balik bawa harta, kamu balik bawa Nabi? Lepas tu Nabi kata, "Allahumma arhamil ansar." Ya Allah, sayanglah orang Ansar. Wa abna al ansar, dan anak orang Ansar. Wa abna'i abna'il ansar, dan anak cucu kepada orang Ansar. Bahkan ketika mana Sa'ad bin Mu'az meninggal, kan Nabi kata bergegar arash. Dia orang Ansar. Kerana kehebatan Sa'ad bin Mu'az. Kan? Hanzalah Ansaran. Ghasilul Malaikah Ansar. Jadi dia, kita nak kata political bias kerana itu? Tak betul. Mungkin dia tak baca hadis yang lain kan? Dia baca yang tu je, lepas tu dia kata political bias. Tak boleh. Kita kena baca banyak hadis. Banyak hadis-hadis yang lain yang Nabi sebut. Bahkan Nabi sebut untuk Ansar khusus. Ayatul nifaq bughdul Ansar. Tanda orang munafik benci orang Ansar. Mana Nabi kata ayatul iman hubbul Ansar wa ayatul nifaq bughdul Ansar. Tanda keimanan cinta orang Ansar, tanda kemunafikan benci Ansar. Ini bukan soal political bias, tak. Kalau betul ulama hadis bias, dia tak terima riwayat daripada Syiah. Sebab kita beza dengan Syiah, asalnya politik. Tapi bila Zahabi dia kata apa? Bila dia bincang tentang perawi-perawi ahli bid'ah dalam akidah ni, Zahabi sebut, Zahabi kata, walana sidquhu wa alaihi bid'atuh. Kita terima riwayat dia kerana kita tahu dia bercakap benar. Kita terima kebenaran dia. Kebenaran dia tu, jujur dia tu dalam riwayat hadis untuk kita. Wa alaihi bid'atuh. Adapun bid'ah dia atas kepala dia. Ha? Soalan lain? Saya pernah tanya ustaz lain dah dulu. Saya kata kita punya masalah buku peringkat kanak-kanak. Contoh waktu saya kanak-kanak dulu lah. Bila kita belajar perkara solat, 16 kali kita nampak, 16 kali wuduk. Baca bismillah, baca basuh tangan, baca koma-koma sampai habis salam. Saya kata kat situ, dalam buku tu kita tak, buku tu tak cerita bismillah, kenapa kena baca bismillah, hadis mana ambil. Basuh tangan kenapa? Bila ustaz tu respon, dia kata kita tak nak membebankan anak kita dengan hadis ni. Saya kata yang tu salah. Kita kena bagi macam tu supaya anak kita tahu benda ni jadi ibadah sebab ada hadis. Tapi sebab dia ustaz, saya kalah lah. Tapi nampak macam menang tu kan?
Dia kata, hero Hindustan dia kalah dulu kan. Oh, Datuk gelak kuat. Saya rasa itu mungkin masalah sistem pengajaran orang Melayu Islam sekarang. Dia macam terlalu memandang rendah budak-budak. Sedangkan budak-budak sekarang, bandingkan saya dulu, kita 5 sebut pandai komputer, anak saya 1,5 tahun pandai komputer. Betul. Betul ya, apa ni, sahabat kita bertanya apa, macam mana kita nak buat kan. Sebab kadang-kadang dalam kitab-kitab fiqh tu, dia tidak disebut dalil, tidak disebut hadis. Sebenarnya benda ni, dia berlaku pada zaman awal lagi. Ketika mana orang Islam pada masa tu dah mula buat matan untuk ilmu. Sebagai contoh, matan Minhaj yang ditulis oleh Imam Nawawi, dia tak ada dalil. Dia tak boleh dalil. Sebenarnya matan-matan itu, kadang-kadang kita salah faham. Kita ingat untuk memudahkan orang awam, tapi matan tu sebenarnya untuk orang penuntut ilmu hafal. Sebab tu dia buat ringkas, tak ada dalil. Jadi dalil semua dalam kepala dia dah. Jadi dia nak ingat susunan hukum-hukum fiqh tu, dia buat matan supaya orang senang hafal. Itu sebenarnya. Tapi kita, masalah kita ni banyak downgrade budak, betul lah. Kita banyak downgrade. Bukan downgrade budak, masyarakat kita pun kita nak downgrade. Kadang-kadang bila saya mengajar benda-benda ni kan, tuan-tuan faham tak apa yang saya ajar hari ni? Apa yang saya sebut hari ni, faham tak? Faham kan? Tuan-tuan kira dah tahap master ni, belajar kat UIA tu. Apa yang saya bagi pada tuan-tuan ni, yang master mana? Dia boleh faham? Kadang-kadang kawan kata, entah mengajar tinggi sangat Syekh, masyarakat kita akan faham. Dah, hang seorang tak faham, orang lain okey. Dia ingat semua orang macam dia. Padahal yang datang kuliah kita kadang-kadang engineer, yang datang doktor, tapi bidang masing-masing. Ada yang bidang kimia, dia boleh faham. Yang mana tak faham tu tak apalah kan. Tak apalah dia tak faham. Apa benda Rozaini ni cakap, dia kata kan. Tak apalah. Kerana kepahaman tu bukan daripada saya, daripada Tuhan. Satu hari nanti mungkin dia akan faham. Kan? Ada masa, take time. Ada orang yang dengar-dengar dia faham tu eh. Sebab orang yang belajar, yang profesional, tambah kat KL kan, yang profesional, bijak. Sebab tu dia boleh jadi saintis, boleh jadi engineer. Jadi ustaz ni dah tak boleh masuk kelas lain tu, masuk jadi ustaz. Tapi saya tak lah kan. Kita jangan downgrade orang. Cerita, orang tak faham tak apa. Cuma kita kena nilai pula lah, ada ilmu yang memang kita tak boleh sampaikan pada orang awam. Ada ilmu yang kadang kita kena nilai kak. Sebab Imam Bukhari pun dia ada buat satu bab. Ada satu ilmu yang memang tak boleh bagi tahu pada orang, melainkan dia kena bersedia. Tapi kalau ilmu tu bersifat ilmu yang dia cuma tinggi sikit je, perbahasan tu tinggi sikit dan masyarakat perlu tahu, kita bagi tahulah. Kan? Tapi kalau ilmu tu boleh menyebabkan fitnah yang lebih besar pada masyarakat. Kan Abu Hurairah kata kan, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wi'ain. Aku hafal daripada Nabi dua bekas. Amma hadza basastuhu. Adapun hadis yang ni aku sebarkan pada orang. Tapi yang ni kalau aku sebarkan, quti'atil hulqum kan. Maknanya akan dipancunglah leher-leher. Maksudnya hadis-hadis tentang fitan, dibimbang nanti pemerintah akan guna hadis tu untuk bunuh rakyat. Dia tak bagi tahu. So ditimbanglah, ada masalah, ada kemaslahatan di situ. Zaman dia lah, kerana zaman dia tu pemerintah dah mula salah guna hadis-hadis ni kan. Tapi kalau memang masyarakat perlu untuk tahu, ataupun ilmu umum yang mana kalau orang tak faham pun tak apa kan. Saya cerita tadi tentang perbahasan kehujahan sunnah. Ada yang tak faham, ada yang faham, ada yang tak faham. Yang tak faham, adakah dia akan bunuh yang faham? Tak ada. Adakah orang yang faham akan salah guna pula? Tak ada. So kita bagilah. Dia bukan ilmu yang bersifat akan menyebabkan masyarakat jadi berbunuh-bunuh sama sendiri. Tidak. Wallahu a'lam. Tadi Ustaz sebut kalau riwayat dhaif kita boleh sandarkan pada Nabi dengan lafaz tamrid. Cuma kalau kita lihat dalam situasi masyarakat sekarang, kalau kita kata tadi lafaz tamrid tu maksudnya diriwayatkan. Kalau ulama hadis atau orang zaman hadis tu dia baca perkataan diriwayatkan, dia tahu hadis tu dhaif. Jadi kalau zaman kita sebut dekat masyarakat, contoh pasar kita baca hadis, kita hadis ke, contoh Fadil Amal dan sebagainya, kita sebut diriwayatkan. Kita faham hadis tu dhaif. Tapi orang kampung dengar perkataan diriwayatkan, Nabi berkata, dia akan kata tu hadis sahih juga.
Jadi boleh tak kalau zaman sekarang sepatutnya yang jadi kewajipan pada orang, dia bukan sebut lafaz tamrid dah, dia kena sebut status hadis tu terus. Betul. Betul, setuju. Betul lah. Ada lagi? Dah. Syekh Masri kita, Masya Allah, dia sebut, dia kata tadi saya sebut tentang hadis daif ni, kalau kita nak sandarkan, jangan sandarkan dengan kepada Nabi dengan lafaz yang tamrid, yang menunjukkan kita tak pasti, ya mana kita guna lafaz yang kita tak pastilah diriwayatkan apa semua. Tapi kalau kita baca pada orang awam, kalau orang yang belajar agama, dia tahulah bila lafaz tamrid tu maknanya something problem lah pada sanad, something problem, mana tak sahih lah. Tapi orang kampung dia berkerti, kan orang kampung kan, dia kata diriwayatkan, dia ingat betul lah hadis kan, macam tadi lah, hadis ni memanglah daif, tapi dia tetap hadis. Daif tu sebab perawi kan. Takkan sebab rawi daif kita tak tolak hadis. Jadi orang macam ni dia tak faham. Jadi macam mana kalau kita berinteraksi dengan orang yang memang tidak ada asas langsung tentang ilmu hadis, kita bagi tahu hadis ni daif supaya dia jelas lah. Tapi bila kita nak baca hadis daif, tetap kita kata diriwayatkan daripada Nabi dan hadis ni daif, supaya kita sendiri tidak menyandarkan sesuatu kepada Nabi dalam keadaan kita tahu hadis itu tidak sahih. Satu lagi. Abu Hurairah, kerana dia cinta pada ilmu, dia juga dengar daripada Ka'ab bin Ahbar. Dia tak ada mishap ke? Sebahagian daripada riwayat Abu Hurairah yang mana dia riwayat daripada Ka'ab bin Ahbar, dia tidak tak angkat kepada Nabi. Dia tak angkat kepada Nabi, maknanya dia tak sandarkan pada Nabi. Sebab itu riwayat Abu Hurairah, riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, riwayat daripada beberapa orang sahabat lagi, Ibnu Abbas, yang mana yang mauquf, yang mana tak disandarkan kepada Nabi dan ada kaitan dengan umat-umat yang terdahulu, maka ulama hadis dia akan kata tak boleh untuk kata ia daripada Nabi, sebab mereka ni mengambil daripada muslimati ahli kitab, daripada golongan Islam, daripada ahli kitab. Maknanya Abu Hurairah memang mengambil daripada Ka'ab bin Ahbar, tetapi mana-mana riwayat yang dia riwayat daripada Ka'ab bin Ahbar, dia tidak sandarkan kepada Nabi. Begitu juga dengan Abdullah bin Amr bin Al-As. Sebab contoh, antara contoh hadis yang Nabi kata, hadis yang Abdullah bin Amr bin Al-As riwayat tapi dia tak angkat pada Nabi, yang mana dia kata Mekah ni di akhir zaman, dekat-dekat nak kiamat nanti akan ada bangunan tinggi-tinggi berada di atas Jabal Abi Qubais, kemudian akan dibuat telaga-telaga banyak dekat Mekah. Muhaddisin dia check balik hadis-hadis tu, dia kata hadis ni walaupun daripada Abdullah bin Amr, walaupun dia bercerita tentang masa depan, patutnya bila sahabat cerita masa depan walaupun tak angkat dekat Nabi, hukum dia hukum marfu'. Maknanya sahabat nak ambil mana lagi daripada Nabi, ya, benda gaib. Macam tu juga tentang kisah umat terdahulu. Tapi oleh kerana Abdullah bin Amr ni ada mengambil daripada ahli kitab, maka dia orang tawakuf. Dia orang apa? Dia orang kata tak boleh kita nak kata sahih selagi mana tidak ada bukti yang dia sandarkan pada Nabi. Okey, last. Ya. Saya nak tanya tentang hadis ahad ni, Ustaz. Ialah sebagian orang kata hadis ahad ni tak dipakai untuk akidah. Ya. Jadi saya nak tahu sebenarnya adakah usul yang dipegang oleh jumhur ahli hadis ataupun oleh apa dengan Syekh Muhammad Tuwaidi asal. Hadis ahad boleh pakai dalam akidah ke tak? Sebab sebahagian ustaz yang mengajar hadis ni dia kata ya lah. Tapi sebahagian yang ikut Salafi ni dia kata tak. Saya tak tahu adakah hadis usul atau tidak. Okey, gini. Adakah hadis ahad boleh digunakan dalam akidah? Perbahasan dia begini. Hadis ahad bukan baca hadis hari Ahad. Hadis ahad. Kita belum masuk tajuk lagi, tapi soalan dia advance lah. Ini untuk minggu depan kan. Hadis ahad ni maknanya hadis yang dibawa oleh beberapa orang perawi, bertahap sahih, tetapi ada kebarangkalian untuk berlaku kesilapan dalam nukilan. Tapi kebarangkalian tu tak kuat, tak kukuh. Dia marjuh lah. Yang betulnya, selagi mana perawinya bagus, ingatannya kuat, dia adil, maka kita kata ia sahih.
Tapi ada tak kebarangkalian persen untuk dia berlaku kesilapan? 10% daripada 90%. 90% kita kata betul. Jadi bila hadis ahad ni berstatus itu zanni, ada sangkaan lagi, bukan sangkaan. Kita kata zanni ni, kalau orang kata sangkaan dia macam tak ada bukti. Dia zanni ni maksud dia kepercayaan yang kuat dengan bukti. Kalau lawan kepada zanni itu qat'i. Qat'i ni makna yakin betul, 100% betul. Yang ni dia kepercayaan yang kuat. Oleh kerana dia kepercayaan yang kuat, maka ulama-ulama yang datang kemudian, dia tengok, dia kata, akidah ni mesti yakin 100%. Mana boleh akidah ada 10% tak yakin? Maka dia orang buat kaedah, dia kata akidah tak boleh ambil hadis ahad. Dia kata sebahagian ulama. Tapi sebenarnya, cuba tengok dalam kitab akidah. Ada tak kitab akidah yang tak ada ambil hadis? Mana-mana kitab akidah mesti ada hadis. Walaupun hadis itu bukan hadis mutawatir, hadis ahad, dia pakai. Jadi apa? Saya suka dengan kesimpulan Qardawi. Pertama saya nak kata, hadis ahad boleh pakai dalam akidah. Sebab Nabi hantar Muaz bin Jabal pergi Yaman untuk dakwah. Kalau kita kata hadis ahad tak boleh pakai dalam akidah, kita telah merencatkan proses dakwah. Pasal apa? Kita pergi dakwah 2-3 orang. Masuk Islam ni agama yang betul. Dia kata tak boleh. 3 orang baru masyhur. Saya kena tunggu mutawatir. Nabi hantar Muaz seorang pergi Yaman dengan Abu Musa 2 orang. Kan? Dia pergi hantar Amr bin As pergi Mesir. Berapa orang? Seorang kan? Tapi untuk dakwah bagi tahu tentang akidah, tetap diterima. Tetap diterima. Jadi Qardawi kata apa? Saya tengok Qardawi dia punya kesimpulan di dalam kitab As-Sunnah Masdaran lil Ma'rifah wal Hadarah. Dia kata sebenarnya kalau bab akidah yang dibawa oleh hadis itu adalah usul akidah. Usul. Maksud dia, kalau orang tak tahu tentang tu jadi kafir. Biasanya hadis dia mutawatir. Kerana orang perlu tahu. Kalau tak tahu jadi kafir. Akan banyak riwayat. Kerana keperluan untuk riwayat tu ada, maka secara automatik dia akan jadi mutawatir. Kalau hadis tu berkenaan dengan furu' akidah, yang mana kalau orang tak tahu pun tidak terganggulah keimanan dia. Furu' akidah kan? Yang ni hadis ahad dan wajib terima walaupun dia ada ahad. Contoh bila Nabi kata Allah Ta'ala nanti ada naungan di hari akhirat, tuan-tuan terima tak? Oh, tak boleh terima ni hadis ahad. Tak, terima juga. Yang tu Nabi kata sab'atun yadhulluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, kan? 7 golongan yang Tuhan akan beri naungan di hari akhirat, yang mana tidak ada naungan lain melainkan naungan dia. Maksudnya dalam hadis ni ada bab akidah. Apa dia? Allah Ta'ala akan beri naungan. Allah Ta'ala tu akan beri naungan kepada 7 golongan tentu. Akidah ni. Ada tak orang tolak hadis ni? Kerana dia ahad. Tak ada. Kerana dia bukan masalah usul akidah. So kita katakan, selagi mana hadis itu sahih, sama ada dia akidah ke, dia fiqh ke, tetap terima. Kerana tidak ada muhaddisin yang menolak riwayat hadis kerana dia ahad dengan hujah dia berkaitan dengan akidah. Cuma kalau hadis itu berkaitan dengan akidah dan dia berkaitan dengan usul akidah, automatik dia mutawatir. Saya tak jumpa lagi ada satu riwayat hadis tentang usul akidah tiba-tiba tak mutawatir. Saya belum jumpa lagi. Tapi kalau dia berkaitan dengan furu' akidah, dia sahih. Berkaitan dengan akidah, tidak mutawatir, dia ahad, saya jumpa. Buka kitab Tauhid Imam Bukhari, berlambat-lambat. Okey. Cukup sekadar tu dulu untuk malam ni. Saya bukan marah tu, saya kadang-kadang bila semangat nak cerita tu kan. Bagus soalan, bagus. Masya-Allah. Jadi apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang dari kelemahan diri saya mohon maaf tuan-tuan. Kalau saya terlepas cakap, saya terkasar bahasa, mungkin tadi teremosi sikit. Saya manusia juga kan. Kadang-kadang tension kan. Kita buat kerja bukan kita nak menyesatkan orang, kita nak bagi ilmu kat orang. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita bersama. Doakan saya kebaikan dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.